Untuk waktu ini, kau boleh saya nak bersama dengan penganalisis politik yang juga fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jenery Amer. Dr. Jenery, sudah tentu ini adalah satu perkembangan terkini dan juga perkabaran yang sudah sampai ke pengamatan pemerhati politik seperti Dr. Jenery. Mungkin sebagai permulaannya, dua pelantikan melihat kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Hishamuddin Hussein sebagai Menteri Kanan Luar Negeri, dalam mana melihat kepada melancarkan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika ini. Baik, ini satu keputusan yang bukan sebenarnya di luar jangkaan. Desakan dan hasrat kita untuk melihat pelantikan atau kekosongan jawatan Perdana Menteri itu diisi telah disuarakan oleh pelbagai pihak, termasuk saya sendiri, untuk sekian lama. Jadi saya fikir ini bukan saja satu langkah untuk satu game plan bagi saya yang bukan saja akan meredakan satu keadaan hangat dalam politik dalam negara, termasuk dalam UMNO sendiri. Walaupun sekarang saya tidak pasti sama ada pelantikan ini adalah dengan restu UMNO ataupun pimpinan UMNO sendiri, ataupun ini adalah lantikan unilateral oleh Perdana Menteri tanpa perundingan dengan pimpinan tertinggi UMNO. Tapi apapun, ini merupakan satu langkah untuk memastikan bukan saja kita dapat melihat kestabilan dari segi politik dalam Perikatan Nasional, tapi langkah yang tuntas, yang boleh dikatakan yang tepat untuk memastikan kita berada di atas landasan yang betul, untuk memastikan kita dapat tangani isu dan masalah yang membelenggu negara, khususnya dari segi kesihatan awam dan juga dari segi ekonomi. Jadi ketepatan dan langkah yang telah diambil oleh Perdana Menteri ini adalah sesuai dengan pergolakan politik untuk memastikan kita dapat terus keluar daripada belenggu masalah politik dan juga kesihatan sekarang. Dr. Jenery, pengumuman berdasarkan apa yang diumumkan oleh dalam kenyataan media Perdana Menteri PMO sebentar tadi, lebih kurang beberapa jam sebelum berlangsungnya mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Bagaimana Dr. Jenery melihat sejauh mana keputusan ataupun pengumuman ini akan mempengaruhi keputusan yang bakal dibuat ataupun bakal diputuskan dalam mesyuarat MKT UMNO pada malam ini? Jadi ini suatu yang menarik. Tindakan ini macam preemptif, satu tindakan preemptif oleh khususnya Perdana Menteri. Ketika kita menunggu apakah keputusan yang bakal dibuat oleh MT UMNO malam ini, tetapi apa yang kita difahamkan dalam mesyuarat UMNO atau Barisan Nasional pada malam Isnin lalu, kebanyakan ahli parlimen telah menolak desakan daripada pengurusi dan juga bekas pengurusi ataupun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib supaya Barisan Nasional keluar daripada Perikatan Nasional. Tetapi apapun langkah yang diambil pada malam ini, saya fikir sudah tidak relevan lagi. Kalaupun UMNO misalnya bertegas untuk memastikan UMNO keluar daripada Perikatan Nasional, ini akan memberi kesan yang negatif saja. Rakyat akan membuat satu penilaian yang tidak baik terhadap UMNO kerana dilihat mementingkan diri sendiri ketika ia harus mengutamakan kepentingan rakyat dan negara, bukannya kepentingan individu tertentu. Kerana kita harus pasti bahawa kalaupun UMNO keluar daripada Perikatan Nasional, ini bukan satu jaminan bahawa masalah politik atau masalah yang kita hadapi sekarang tidak akan berakhir. Tidak dapat ditamatkan. Dr. Jenery, kalau boleh untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan pandangan. Apa tugas paling segera yang perlu dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Timbalan Perdana Menteri? Kalau boleh tiga tindakan paling segera, tiga langkah dalam setelah dilantik sebagai TPM ini. Ya, paling penting ialah kita nak pastikan beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri pasti tugas pertama beliau adalah untuk memastikan beliau dapat patuh amanah yang telah diletakkan di bawah Perdana Menteri, dan paling penting bagi saya adalah untuk pastikan kita dapat tingkatkan kadar vaksinasi ke tahap yang lebih pantas untuk memungkinkan kita dapat mencapai kekebalan kelompok. Yang itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk memastikan kita dapat tangani
isu-isu berkaitan dengan sektor ekonomi, kerana sektor ekonomi dan sosial kita hadapi sekarang sudah begitu menghimpit, mencekam rakyat sehingga mereka cukup menderita. Jadi kita memerlukan pemikiran terbaik, langkah terbaik, langkah paling pragmatik dan bijaksana pada timbalan Perdana Menteri yang baru ini supaya kita dapat meletakkan negara ini berada di atas landasan betul dan kita dapat pantas keluar daripada belenggu yang kita hadapi untuk sekian lama. Dr. Jenery, kalau boleh pada waktu ini juga kita ingin bertanyakan reaksi kalau boleh daripada sudut ataupun perspektif daripada Sabah dan Sarawak. Bagaimana dua pelantikan ini melihat kepada pelantikan timbalan Perdana Menteri dan juga tambahan portfolio ataupun Menteri Kanan Luar Negeri oleh Datuk Seri Syamuddin khususnya bagi konteks Sabah dan juga Sarawak. Yang penting sebagai sebuah negara mengamalkan sistem persekutuan, kita ingin memastikan kedua-dua pemimpin utama negara ini bukan saja mengutamakan kepentingan negara, tapi mengambil kira kepentingan keseluruhan negeri yang ada persekutuan ini dengan berpaksikan amalan keadilan untuk semua tanpa meminggirkan Sabah dan Sarawak, khususnya dari segi pembangunan dan juga dari segi keselamatan negara dan sebagainya ketika kita berdepan dengan ancaman-ancaman tertentu dari luar. Dr. Jenery, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan bagaimana melihat kepada tugas-tugas yang bakal digalas oleh kedua-dua individu ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Datuk Seri Syamuddin Hussein, dan mana kita melihat kepada cabaran pada waktu ini. Kita bercakap tentang negara masih lagi berada dalam fasa ataupun dalam pelan pemulihan negara, tetapi dalam masa yang sama keseimbangan antara ekonomi, kesihatan dan juga politik itu juga perlu diambil kira oleh kedua-dua sosok pemimpin ini, Dr. Jenery. Baik, kita harus akui imej dan reputasi kerajaan PN sekarang ketika ini adalah teruk. Dilihat sebagai gagal oleh setengah-setengah pihak. Jadi menjadi amanah dan beban tugas untuk mereka ini untuk memastikan mereka dapat membuktikan bahawa mereka berupaya untuk menjadi sosok ataupun pribadi yang berupaya untuk membantu kerajaan PN sekarang dan juga Perdana Menteri untuk melahirkan idea-idea terbaik untuk pastikan kita dapat merumus dasar-dasar yang tepat yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat ketika ini, khususnya dari segi tekanan ekonomi, kerana rakyat memerlukan bukan saja dari segi penyelesaian aspek kesihatan, juga yang paling penting ialah rakyat yang menderita sekarang mahu mereka dibantu, dipercepatkan langkah vaksinasi supaya sektor ekonomi dapat dibuka dan akhirnya peluang pekerjaan dapat diisi dan mereka dapat kembali ke dalam kehidupan yang normal seperti sebelum ini supaya kita dapat bergerak ke hadapan dan tidak selamanya berada dalam lingkaran syaitan seperti sekarang. Dr. Jenery, bagaimana melihat kepada sentimen ataupun keyakinan rakyat terhadap pelantikan kedua-dua portfolio ini? Sebagai pemimpin yang sudah lama dalam kerajaan, sebelum ini dalam Barisan Nasional, dan Datuk Seri Ismail Sabri sendiri dan Datuk Seri Hisham adalah dua tokoh utama dalam UMNO yang telah terbukti keterampilan keupayaan mereka dari pimpinan sebelum ini, baik sebagai Menteri Luar Negeri ataupun sebagai Menteri Keselamatan, dan mereka ini telah diberi amanah yang cukup besar sebenarnya. Jadi saya fikir rakyat pada amnya punya keyakinan tinggi bahawa dengan pengalaman, dengan kearifan, kebijaksanaan dan juga keupayaan mereka yang telah dibuktikan sebelum ini, mereka akan dapat memikul tugas dan amanah ini dengan baik. Jadi rakyat harus memberi peluang kepada mereka berdua ini. Mereka tidak boleh gagal. Mereka harus berjaya kerana harapan, impian dan aspirasi rakyat ialah untuk melihat negara ini berada dan dicorakkan ke arah hala tuju yang betul-betul dapat mengeluarkan kita dari dua krisis utama, iaitu kesihatan dan juga ekonomi. Jadi kedua-dua menteri yang baru ini, khususnya timbalan Perdana Menteri, harus berupaya untuk melahirkan satu kepimpinan yang menjelah dan cemerlang.
Dr. Jenderal, kalau boleh untuk waktu ini, sekali lagi kalau kita ambil sudut daripada Sabah dan Sarawak dan juga melihat kepada tahap keyakinan rakyat di kedua buah negeri, Sabah dan Sarawak, bagaimana pelantikan yang dibuat khususnya melihat kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kanan Luar Negeri oleh Datuk Seri Hishamuddin dapat meningkatkan dan juga menambahkan lagi ataupun kita melihat kepada defisit keyakinan khususnya melibatkan rakyat di Sabah dan juga Sarawak. Baik, rakyat di Sabah dan Sarawak mengharapkan pandangan ataupun kepimpinan yang adil daripada mereka, dan saya percaya sebagai orang yang sudah berpengalaman, mereka faham akan pentingnya keadilan, pentingnya cuba untuk memenuhi harapan impian Sabah dan Sarawak supaya jurang yang ada dari berbagai segi, dari segi pendidikan, keselamatan, dari segi ekonomi, pembangunan infrastruktur dan seumpamanya itu dapat dirapatkan, kerana lebih lagi dalam keadaan kita berdepan dengan ancaman pandemik COVID-19 ini. Sudah banyak misalnya golongan T20, M40 dan juga B40 ini jatuh teruk, sudah berdepan dengan satu masalah besar. Jadi kita mengharapkan mereka dapat bekerjasama dengan baik dengan kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak, bukan saja untuk merapatkan jurang besar yang saya sebutkan tadi, tapi juga untuk sama-sama kita tangani isu yang kita hadapi sekarang ini bersama untuk memastikan kita dapat bukan saja membina sebuah negara bangsa yang baik, tetapi juga untuk memastikan dari segi kesejahteraan rakyat, dari segi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu dapat dicapai pasca COVID-19 ini dan juga menjelang PRU nanti. Dr. Jenderal, itu harapan yang disandarkan oleh rakyat terhadap kepimpinan dua sosok ini, tetapi bagaimana pula respon ataupun kalau boleh dikongsikan pandangan berkaitan dengan respon dalam kalangan parti-parti politik khususnya di Sabah dan juga Sarawak? Adakah dengan pengumuman pelantikan kedua-dua sosok pemimpin ini dapat menguatkan lagi Perikatan Nasional secara keseluruhannya? Saya ada sedikit keraguan. Ini banyak bergantung pada bagaimana reaksi ataupun tindakan yang akan diambil oleh UMNO, khusus dalam Majlis Tertinggi UMNO malam ini. Tetapi saya fikir Majlis Tertinggi UMNO harus mengambil satu keputusan yang bijaksana, seperti yang saya sebut tadi, harus meletakkan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan parti. Jadi dengan itu, untuk menjawab soalan saudara tadi, saya percaya parti komponen PN sendiri akan menyambut baik langkah-langkah yang terambil ini, untuk kerana langkah ini dilihat sebagai satu usaha untuk memastikan dapat dicapai satu kestabilan politik, kerana kita tidak boleh lagi bermain politik, sentiasa bermain politik, kerana ini memudaratkan untuk rakyat dan negara. Dr. Jenderal, mungkin soalan seterusnya melihat kepada persepsi. Kita tahu UMNO tidak berada di Sarawak secara khususnya, tetapi kalau boleh melihat kepada bagaimana dengan pelantikan kedua-dua sosok ini adalah daripada UMNO secara yang kita tahu, adakah ia akan mewujudkan persepsi bahawa UMNO akan dilihat lebih dominan dalam Perikatan Nasional selepas ini, Dr. Jenderal? Ini adalah satu game plan. Bukan sudah untuk menjamin bahawa Perdana Menteri akan terus berkuasa di Putrajaya, tetapi untuk meredakan ataupun untuk memuaskan hati puak-puak tertentu dalam UMNO supaya tindakan drastik tidak diambil oleh parti dominan ini. Harus diingat kerana UMNO ketika ini, kalau tak silap saya, ada 38 ahli parlimen. Jadi ini tidak boleh diremehkan. Malah kita hairan sebenarnya apabila Perdana Menteri, apabila beliau mengambil alih membentuk kerajaan tempoh hari, beliau tidak pelantik ataupun mengisi jawatan Perdana Menteri. Sedangkan itu adalah satu konvensi ataupun amalan yang telah diamalkan di negara ini untuk sekian lama. Tetapi saya percaya apa-apa pun itu sudah menjadi sejarah. Yang paling penting sekarang ialah tindakan ini harus dapat meletakkan apa-apa saja kita berada di atas landasan yang tepat, yang betul untuk terus membawa negara ini ke hadapan dalam kita cuba tangani isu besar yang dihadapi oleh negara. Dr. Jenderal, bagaimana pula melihat kepada GRS di Sabah dan
kita semua sedia maklum melihat kepada pergolakan UMNO dalam Perikatan Nasional bermulanya ketika pilihan raya negeri Sabah pada tahun lalu. Mungkin respon dan juga pandangan Dr. Jenery berkaitan dengan perkara itu. Memang waktu selepas pilihan raya negeri Sabah dulu ada pergolakan, lebih lagi UMNO tidak berasa puas hati dengan apabila pemimpin daripada Bersatu dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah. Tetapi saya fikir itu sudah dapat diselesaikan, dan dengan pelantikan dua orang pemimpin UMNO untuk menjawat jawatan penting dalam pimpinan PN sekarang, saya fikir ini harus disambut baik oleh para pemimpin UMNO di Sabah untuk terus menjalinkan kerjasama baik, bukan saja untuk memantapkan UMNO di Sabah tapi juga UMNO pada keseluruhan. Jadi ini dengan jawatan dan kuasa yang ada dipikul ataupun berada di tangan timbalan Perdana Menteri yang baru, saya fikir kuasa cukup besar. Dan ini bukan saja dapat digunakan untuk memperkukuhkan kedudukannya sebagai timbalan sebagai pemimpin utama UMNO, tetapi sudah pasti juga akan memberi kesan tertentu dalam kalangan puak-puak tertentu dalam UMNO itu sendiri. Tetapi apapun, saya percaya pada UMNO di seluruh raya menyambut baik langkah yang telah diambil itu, walaupun kalangan-kalangan tertentu atau puak-puak tertentu dalam UMNO tidak bersetuju dengan langkah itu kerana dilihat cuba untuk memecah belahkan UMNO hanya untuk menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri. Dr. Jenery, melihat kepada dua pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Datuk Seri Hishamuddin Hussein ini, adakah selepas ini kita melihat kepada kestabilan politik secara keseluruhannya akan lebih stabil? Baik, itu menjadi harapan kita. Malah dengan pelantikan ini kita harap saya rasa itu semua pihak dalam UMNO itu yang bertelagah itu harus ketepikan apa-apa saja pergolakan puak yang ada dalam UMNO. Kerana kalau mereka tidak menghentikan pertelagahan ataupun terus melakukan satu tindakan yang drastik, ini akan sudah pasti akan dilihat negatif oleh rakyat dan juga akan terus menggelorakan keadaan dalam UMNO sendiri, dan kemudian boleh memudaratkan PN dan menjerumuskan mereka ke dalam satu kancah yang merugikan semua pihak, bukan saja UMNO tetapi juga Perikatan Nasional yang tidak mendatangkan sebarang keuntungan kepada mereka. Jadi saya fikir untuk ketika ini dengan langkah yang telah diambil oleh Perdana Menteri dengan melantik dua orang pemimpin UMNO ini, Datuk Seri Zahid Hamidi khususnya Presiden UMNO harus, dan puak-puak itu dalam UMNO itu harus berlapang dada, harus berjiwa besar dan terima itu sebagai satu tindakan untuk menyelamatkan semua pihak di negara ini. Dr. Jenery, sebelum mengakhiri untuk Buletin Awal pada ketika ini, mungkin akhirnya bagaimana Dr. Jenery melihat kepada pelantikan kedua-dua pemimpin ini? Kita melihat kepada untuk terus memperkukuhkan kerajaan dengan aspek melihat pada tabik urus yang telus, bebas rasuah dan juga berintegriti. Baik, memang itu yang menjadi harapan kita. Jadi mana-mana pemimpin utama, khususnya yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, sebenarnya mempunyai atau memikul satu tugas dan amanah yang cukup besar, bukan saja untuk membantu Perdana Menteri memastikan pentadbiran dan pengurusan negara ini dapat berjalan dengan baik, tetapi juga untuk memastikan kita dipimpin oleh pemimpin yang punya wibawa, punya integriti dan memikul amanah dengan sebaik-baiknya untuk memastikan kita dapat berdiri sebagai sebuah negara yang dihormati oleh negara luar, khususnya dari segi ranking politik, dari segi ranking kekuasaan akhbar, dari segi ekonomi dan indeks-indeks sosial, pendidikan dan sebagainya yang lain, untuk supaya kita sebagai rakyat Malaysia bangga. Jadi tugas itu sebenarnya diletak di atas bahu pemimpin kanan ini, dan mereka, sekali lagi saya tekankan, tidak boleh gagal, mereka harus berjaya. Baik, terima kasih kepada Dr. Jenery Amer. Dr. Jenery adalah Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, berkongsi pandangan berkaitan khususnya kita melihat kepada pengumuman yang dibuat oleh kenyataan Perdana Menteri PMO yang mana melihat kepada pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sebagai Menteri Kanan Luar Negeri.